Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu pagi ini melibatkan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ramai yang suka dengan Tun Mahathir, tapi ramai juga yang mula menganggap Tun Mahathir Mohamad sebagai seorang yang perlu berehat daripada dunia politik dan perlu memberi laluan kepada pemimpin-pemimpin negara, mencorak negara ini, mentadbir negara ini dan memberi peluang kepada para pemimpin baru untuk benar-benar dapat bekerja mengikut kesesuaian dan juga bukan mengikut telunjuk Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ramai yang menganggap bahawa Tun Mahathir Mohamad adalah pemimpin yang tak akan puas hati selagi beliau tak dapat jadi Perdana Menteri semula, dan ramai juga yang menganggap bahawa Tun Mahathir Mohamad hanya akan berasa tenang jika pemimpin yang menerajui kerajaan Malaysia ini adalah orang yang boleh beliau kawal ataupun mengikut apa yang beliau suka dan mengikut acuan kepada apa yang dia suka. Namun demikian, baru-baru ini apa yang berlaku amatlah mengejutkan pemerhati politik. Bahkan semua orang sudah pun ada juga yang mengatakan bahawa sudah dapat diagak langkah Tun Mahathir Mohamad ini. Ada yang mengatakan bahawa Tun Mahathir Mohamad sebenarnya terdesak untuk mencari nyawa politik semula selepas PRU 15 yang menyaksikan kekalahan teruk, kejatuhan teruk, merundumnya dunia politik Tun Mahathir Mohamad apabila beliau kalah teruk di Parlimen Langkawi sehingga deposit pun tak boleh diambil balik oleh Tun Mahathir Mohamad. Beliau kalah wang pertaruhan tersebut. Oleh sebab itulah, apabila Tun Mahathir Mohamad baru-baru ini tiba-tiba pula menerima gelombang hijau, ramai orang sudah mula menunjukkan rasa kurang senang dengan tindakan Tun Mahathir Mohamad yang mana beliau mula dicop sebagai lalang. Dulu ketika beliau letak jawatan dalam UMNO dan tidak lagi menerajui kerajaan atau Malaysia, beliau menunjukkan rasa tidak senang dengan beberapa orang pemimpin atau Perdana Menteri Malaysia sehinggalah Najib. Selepas itu beliau masuk pula Pakatan Harapan, bekerjasama dengan Pakatan Harapan untuk menumbangkan Kerajaan Barisan Nasional. Selepas itu bekerjasama pula dengan GTA dan terkini yang benar-benar betul-betul mengejutkan kita, tetapi bagi kami sebagai pemerhati politik, ini bukan satu perkara yang baru kerana sudah berulang dilakukan lagi oleh Tun Mahathir Mohamad. Beliau terbaru telah pun menerima golongan hijau dan ada yang mengatakan bahawa Tun Mahathir hipokrit apabila beliau tiba-tiba menerima gelombang hijau. Dr. Mahathir Mohamad dituduh bersikap hipokrit dengan mendakwa tidak perlu takut kepada pengaruh gelombang hijau Perikatan Nasional. Penganalisis politik Awang Azman Pawi dari Universiti Malaya berkata, Mahathir sudah lama menyasarkan PAS satu daripada dua parti utama dalam Perikatan Nasional, khususnya ketika menjadi Perdana Menteri buat pertama kali selama 22 tahun. Berdasarkan kritikan lamanya terhadap Perikatan Nasional, Mahathir bersikap hipokrit dengan memberitahu orang ramai tidak takut dengan gelombang hijau sekarang, katanya kepada FMT. Beliau berkata, antara kritikan Mahathir termasuk melabel PAS sebagai kafir pada September tahun lalu kerana bekerjasama dengan UMNO dan parti bukan Islam. Bekas Perdana Menteri itu juga pernah berselisih dengan PAS yang cuba melaksanakan hudud hukuman jenayah Islam di Kelantan. November lalu, beliau mendakwa Islam akan disalahgunakan jika PAS membentuk kerajaan persekutuan dan akan ada banyak masalah disebabkan pelampau dalam parti itu. Awang Azman berkata, Mahathir kini berharap dapat memanfaatkan kemenangan PAS ke atas 49 kerusi pada PRU 2022 selain dilaporkan berjaya meraih undi Melayu. Mahathir menggunakan PAS untuk melawan Pakatan Harapan dan UMNO. Oi Sun dari daripada Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura berkata,
Mahathir mungkin salah faham istilah gelombang hijau yang sebenarnya bersifat keagamaan. Walaupun ia mempunyai unsur nasionalisme Melayu, saya rasa daya tarikan agamanya jauh mengatasi aspek perkauman, kata beliau lagi. Katanya, mungkin permusuhan tidak berbala bahagi. Mahathir terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim kini berkembang ke tahap mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Perikatan Nasional bagi mencapai matlamat politiknya untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim. Semalam ada seorang rekan saya mengatakan bahawa akan ada bakal Perdana Menteri yang baru, bukan daripada kalangan Muhyiddin Yassin, bukan daripada Zahid Hamidi, bukan juga daripada Hadi Awang, bukan juga daripada orang lain, tetapi akan ada orang baru, kata dia. Saya terfikir, saya tanya kepada dia, jadi kalau orang itu orang baru, siapa orangnya? Dia tak beritahu. Orang ini pun peminat politik. Dia kata orang-orang yang saya sebutkan tadi, seperti Muhyiddin, Mahathir, Zahid dan Najib serta Hadi Awang, dia kata mereka hanyalah sebagai backup. Mereka hanya akan menjadi penyokong kepada Perdana Menteri baru itu nanti. Jadi timbul persoalan dalam hati saya. Kalau begitu, Perdana Menteri yang akan dilantik oleh mereka itu nanti adalah boneka semata-mata. Kerana 5 orang yang saya sebutkan tadi itu mungkin akan berkuasa sepenuhnya terhadap Perdana Menteri yang mereka akan angkat itu nanti. Kerana ramai orang pasti akan terkejut kalau Muhyiddin jadi Perdana Menteri lagi. Kerana selama ini Barisan Nasional telah pun melabel Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri yang gagal. Selain itu, Ismail Sabri Yaakob juga hampir mustahil untuk jadi Perdana Menteri lagi kerana sudah kehilangan kekurangan sokongan. Ditambah pula, Muhyiddin Yassin saya pasti tak akan memberi laluan lagi selepas beliau telah terkena di dalam pertembungan Barisan Nasional UMNO ketika beliau letak jawatan ketika kehilangan sokongan. Manakala Hadi Awang pula jauh sekali untuk menjadi Perdana Menteri kerana pastinya UMNO juga tak mahu Hadi menjadi Perdana Menteri. Jadi, siapa orang yang akan jadi Perdana Menteri itu? Adakah Hisamuddin Tun Hussein yang akan menjadi Perdana Menteri? Kita pun belum tahu lagi. Namun, saudara-saudara, yang betul-betul akan memberikan kita kejutan ialah apabila Tun Mahathir Mohamad telah pun mengatakan secara jelasnya ataupun muktamadnya, Tun Mahathir Mohamad telah pun mendirikan kerjasama dengan PAS yang selama ini seteru utama beliau. Itulah yang dikatakan oleh ulasan kali ini, Tun Mahathir hipokrit bila tiba-tiba terima gelombang hijau. Sehingga Oh Sun dari Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura berkata, Mahathir mungkin salah faham istilah gelombang hijau yang sebenarnya bersifat keagamaan. Walaupun ia mempunyai unsur nasionalisme Melayu, saya rasa daya tarikan agamanya jauh mengatasi aspek perkauman, kata beliau. Kata beliau lagi, mungkin permusuhan tidak berbelah bahagi Mahathir Mohamad terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim kini berkembang ke tahap mempertimbangkan untuk bekerjasama dengan Perikatan Nasional bagi mencapai matlamat politik utamanya untuk menjatuhkan Anwar. Satu saja sebenarnya, mungkin satu sahaja matlamat utama, objek utama politik Mahathir sekarang adalah menjatuhkan Anwar. Persoalannya sekarang ialah apa yang menyebabkan Tun Mahathir Mohamad takut sangat dengan Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.